Hello, tu moderator dengar eh? Okey, dengar. Moderator semua dengar. Okey. Sebab dia tunggu Abang Razik ni. Abang Razik okey, kita terus jalan. Okey dah Wan. Dah Okey Okey, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada rakan FSSH sekalian. Alhamdulillah bertemu kita lagi pada hari ini untuk menjalankan program Santai Ilmu FSSH UTM siri yang ke-21 bersama saya moderator Nur Rizwan bin Muhammad sebagai moderator yang ketiga moderator dan bersama 3 orang panel yang akan berkongsi buku sebentar lagi. Dan panel jemputan pertama iaitu Encik Razik daripada Jabatan Pendidikan Teknikal dan Keteknikan Sekolah Pendidikan. Beliau akan berkongsi buku bertajuk Membina Pribadi Muslim. Dengan itu, saya menjemput Encik Razik untuk memperkenalkan dan perkongsian buku itu. Dijemput Encik Razik. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, saya Razik Muhammad Sufai dari Sekolah Pendidikan. Okey, tajuk buku saya Membina Pribadi Muslim. Okey, Tuan Moderator. Okey. Okey, seterusnya panel jemputan yang kedua daripada Jabatan Pendidikan Teknikal dan Kejuruteraan Sekolah Pendidikan juga iaitu Puan Anissa Ismail. Beliau akan berkongsi buku yang berjudul Cuik-Cuik 175 Ungkapan Ringkas Tapi Signifikan. Dan itu kita akan memperkenalkan Puan Anissa untuk mengungkapkan sedikit tentang buku yang ingin diungkapkan. Dijemput Puan Anissa. Terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum kepada semua rakan-rakan pendengar program Santai Ilmu CD21 dan terima kasih juga kepada pihak Urustia kerana memberi peluang kepada saya untuk perkongsian buku pada hari ini. Untuk makluman rakan-rakan, buku yang saya ingin kongsikan adalah bertajuk 175 Ungkapan Ringkas Tapi Signifikan, Cuik-Cuik Ustaz Kasim. Buku ini merupakan antara koleksi buku yang saya ada dan ia sangat sesuai untuk kita yang ingin membaca bahan ilmiah yang santai tapi berkesan pada kita. Walaupun ringkas tapi ia mempunyai kesan yang sangat signifikan pada kita semua. Itu saja Tuan Moderator. Okey, terima kasih kepada Puan Anissa dengan ungkapan ringkas yang diberi kita. Dan seterusnya, panel jemputan terakhir adalah merupakan rakan kita daripada Makmal Sains Sukan Sekolah Pendidikan, Encik Muhammad Arif Luzzi. Tajuk buku yang akan dikongsi adalah 40 kisah yang membuat Nabi ketahu berdasarkan hadis sahih. Di sudut itu, kita menyebut Encik Muhammad Arif untuk merungkaikan sedikit sahaja 40 kisah yang ingin dirungkaikan. Dipersilakan Encik Arif. Assalamualaikum. Dalam sejahtera saya ucapkan kepada pengajar program santai yang saya hormati Tuan Moderator, panel saya kasih serta rakan-rakan UTM sekalian. Nama saya Ahmad Arif Zuhdi bin Zul, bantu Makmal Kecergasan Sains Sukan Sekolah Pendidikan. Hari ini saya akan berkongsi sebuah buku yang bertajuk 40 kisah yang membuatkan Nabi ketahu berdasarkan hadis. Dalam 40 kisah ni tapi saya akan berkongsi dengan rakan-rakan semua satu kisah sajalah dalam ni yang akan dijadikan sebagai pengajaran kepada kita semua. Itu saja. Okey, terima kasih Encik Arif. Tanpa meninggalkan masa, dijemput pula Encik Muhammad Razik. Encik Razik, untuk pengulasan yang menurut berkaitan dengan buku tersebut, Encik Razik dipersilakan untuk mengulas seluruh buku yang ingin dikupas. Jemput Encik Razik. Terima kasih Tuan Moderator. Okey, buku ini ditulis oleh Tengku Ahmad Zaki Engku Alwi
Dilahirkan pada tahun 1908, berkhidmat sebagai pensyarah di Sekolah Pengajian Islam Kolej Agama Sultan Zainal Abidin Kuza. Mendapat B.Hon Usuluddin dalam tafsir dan ulum Quran dari Universiti Al-Azhar Mesir. Memperolehi sarjana ilmu wahyu dari warisan Islam dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Okey. Buku ini Membina Peribadi Muslim ini adalah sebuah buku yang boleh menjadi panduan setiap Muslim dalam menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Buku ini menyoroti beberapa konsep yang menjadi panduan serta bimbingan kepada umat Islam agar sentiasa melatih diri ke kehidupan yang diredai. Zikir berupaya menjadi terapi kegundahan jiwa di samping menghembus ketenangan hati dalam mengharungi pentas kehidupan. Begitu juga dengan muhasabah diri sebagai pelengkap yang menjadi teras kecemerlangan dalam membentuk jati diri individu terbilang. Tiada sesuatu yang lebih berharga pada diri seseorang Muslim itu melainkan akhlak yang terpuji, kesan daripada didikan junjungan mulia Rasulullah SAW dalam jiwa umatnya. Sesungguhnya akhlak Rasulullah SAW itu adalah akhlak Al-Quran, dan sepatutnya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang dibilang dan cemerlang itu dijadikan sumber rujukan dalam menjejaki keterampilan akhlak yang luhur agar ia dapat mewarnai kehidupan manusia sejagat. Okey, Tuan Moderator. Okey, terima kasih kepada Encik Razik supaya yang memberi ulasan dan ulasan menyeluruh tentang buku yang bertajuk apa ni? Membina Peribadi Muslim. Okey, dan seterusnya kita akan menjemput pula Puan Anissa untuk membuat ulasan buku yang bertajuk Cuit-cuit 175 ungkapan ringkas tapi signifikan. Dijemput Puan Anissa untuk memberi ulasan menyeluruh. Dijemput Puan Anissa. Okay, terima kasih Tuan Moderator. Okey, berikut adalah seberingkas berkaitan tentang buku ini. Okey, buku ini ditulis oleh Datuk Muhammad Kazim Ilyas atau nama gelarannya UKE, Ustaz Kazim Ilyas. Buku ini mempunyai 200 muka surat dan berharga RM16. Diterbitkan oleh Galeri Ilmu Sendiri Bahid. Buku ini merupakan himpunan kata-kata atau madah Datuk Muhammad Kazim Ilyas serta untaian kata-kata yang ditulis oleh beliau. Mutiara-mutiara kata tersebut dikumpul dan disusun sehingga terhasilnya buku kecil ini. Okey, di dalam buku ini terdapat 6 bahagian, iaitu yang pertama adalah muhasabah, yang kedua adalah suami isteri dan kekeluargaan, yang ketiga adalah kehidupan, yang keempat cinta dan kasih sayang, kelima rumahku syurgaku, dan yang terakhir adalah akhlak Muslim. Di dalam perkongsian ini, saya akan mengambil beberapa kata-kata bagi setiap bahagian untuk dikongsikan dengan rakan-rakan semua. Bagi bahagian pertama, tentang berkaitan tentang muhasabah, apa itu muhasabah ya rakan-rakan? Muhasabah ni berasal daripada perkataan Arab iaitu hisab yang bermakna menghitung atau mengira. Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka mendefinisikan perkataan muhasabah ini sebagai maksud perbuatan menilai diri sendiri supaya pembaikan boleh dilakukan, iaitu berfikir tentang keadaan diri. Islam sentiasa menganjurkan umatnya supaya sentiasa berfikir dan merenung diri, menilai diri dan apa sahaja aspek kehidupan yang bersangkut paut dengan amal perbuatan, terutamanya dalam hal-hal yang memberi kesan kepada hisab sebenar di akhirat kelak. Okay, di dalam buku ini penulis ada menitipkan beberapa madah atau kata-kata berkaitan dengan perkara tersebut. Di antaranya iaitu berkaitan tentang dugaan. Dugaan itu datang mengingatkan kepada yang lupa dan memberikan ganjaran kepada yang sabar. Rakan-rakan semua, tentu kita kadang-kadang diuji dengan dugaan, tapi bersabar itulah antara yang terbaiknya. Okey, bersabar itu indah, bersabar itu kekuatan, bersabar itu hebat, bersabar itu membuatkan hati kuat, bersabar itu sangat besar pahalanya, bersabar itu mengundang hikmah. Walaupun bersabar itu berat, beruntunglah orang yang sentiasa bersabar. Sesungguhnya ada sesuatu yang begitu indah di sebalik kesabaran. Rakan-rakan sekalian, bila kita ditimpa ujian atau dugaan, andai kita jatuh, bangkitlah. Apabila kecewa, sabarlah. Apabila menangis, senyumlah. Apabila hilang harapan, berdoalah. Apa saja yang terjadi pasti ada hikmahnya.
Allah menjadikan air mata, ciptakan air mata untuk melegakan hati. Apabila dada sudah tidak tertanggung dengan pelbagai kelukaan, tangisan juga yang melegakan. Itulah hikmah kenapa Allah menciptakan air mata, agar ia dapat memberi ketenangan kepada jiwa kita. Rakan-rakan semua, setiap apa yang Allah jadikan pada manusia itu bukanlah sesuatu yang sia-sia sebenarnya. Untuk bahagian seterusnya adalah bahagian suami isteri dan kekeluargaan. Tahukah rakan-rakan yang bergelar suami? Satu suap makanan yang disuapkan ke mulut isteri dan anak-anak dari sumber yang halal, sesungguhnya suami akan mendapat pahala. Jadi, berapa banyakkah pahala suami-suami kita suapkan daripada suapan yang diberikan kepada isteri dan juga anak-anak? Begitu banyak sebenarnya. Kadang-kadang kita tidak perasan betapa banyaknya pahala yang kita perolehi. Okey, seterusnya pada suami-suami sekalian, pupuklah kembali benih kasih sayang terhadap isteri dan jangan pernah hilang serasi dan percaya dan mempercayai. Belailah selalu isteri kerana mereka adalah wanita yang hadir atas nama cinta. Maka para suami sekalian, lagi bertambah usia perkahwinan, maka sepatutnya bertambahlah kasih sayang antara suami dan isteri. Saya mengingatkan diri saya juga, begitu juga rakan-rakan. Isteri-isteri pula, jadilah seperti Sayyidatina Khadijah radhiyallahu, nanti akak-akak akan masuk syurga. Adik-adik pula jadilah anak-anak yang solehah seperti Sayyidatina Fatimah radhiyallahu. Akak-akak pula yang janda dan ibu tunggal jadilah seperti Sayyidatina Maryam radhiyallahu anhum. Sayyidatina Maryam tidak ada suami, membesarkan anak dan Allah tinggikan darjatnya menjadi ketua wanita di dalam syurga bagi ibu tunggal dan janda. Bagi yang bujang pula, kahwinilah seseorang kerana agamanya dan akhlak baiknya tanpa memandang rupa parasnya, hartanya mahupun keturunannya. InsyaAllah bahagia rumah tangga di dunia dan di akhirat. Anak adalah kurniaan terindah bagi setiap pasangan yang berkahwin. Kehadiran mereka menjadi pelengkap pada kehidupan berkeluarga, pengerat kasih sayang antara suami isteri. Namun, dalam soal zuriat, ada juga pasangan yang diuji Tuhan apabila tidak dikurniakan cahaya mata walau sudah lama berumah tangga. Di dalam buku ini dinyatakan bahawa akak-akak, abang-abang jangan risau sebab Rasulullah SAW akan tunggu abang-abang, akak-akak di pintu syurga dengan syarat dan ketentuan Allah dan taat kepada perintahnya. Berkaitan tentang kehidupan pula, kadang-kadang apabila sesuatu perkara itu terlalu banyak kita berikan perhatian, maka akan ada perkara lain pula kita abaikan. Sebenarnya rakan-rakan, di sini, pada halaman yang ke-48 di dalam buku ini, penulis ada kongsikan satu doa yang boleh kita amalkan. Doa ini merupakan satu kalimah yang memiliki rahsia untuk menghilangkan segala kesusahan. Ia merupakan doa Nabi Yunus yang mungkin kita sudah amalkan dalam kehidupan kita seharian. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sungguh engkau termasuk orang-orang yang zalim. Surah Al-Anbiya ayat 87 dari Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang Muslim terkena musibah kemudian berdoa dengannya, iaitu doa Nabi Yunus, melainkan Allah akan mengabulkan keinginannya. Hadis riwayat Tirmizi. Rakan-rakan semua, apa yang kita tahu adalah di dunia ni bukan tempat tinggal kita. Dunia ni adalah tempat ujian kita. Bilakah kita akan berhenti diuji ya rakan-rakan? Apabila kita masuk syurga Allah, hendak masuk syurga Allah, hadapilah ujian Allah dengan tenang dan sabar. Begitu juga dengan diri kita ya rakan-rakan. Penulis ada menulis berkaitan tentang perkara yang sudah berlalu, biarkanlah berlalu. Redalah apa yang berlaku, insya-Allah ketenangan milik kamu. Jangan pernah putus berdoa ketika ditimpa dugaan, kerana di sebalik dugaan ada barakah. Rakan-rakan semua, apa sebenarnya insan hebat itu? Insan hebat itu mereka yang boleh mengubah kesukaran hidup menjadi peluang, kesedihan menjadi doa,
nikmat menjadi syukur. Di dalam buku ini penulis ada tuliskan di dalam buku ini penulis menyatakan bahawa ubahlah hidup dengan penuh keberanian yang luar biasa. Cinta dan kasih sayang. Di sini ada beberapa kata-kata yang boleh kita jadikan sebagai nasihat untuk kita semua. Antaranya ialah jangan kerana cinta kau hanyut dengan dunia. Jangan kerana cinta kau lupa pada Yang Maha Esa. Jangan kerana cinta kau hilang iman di dada. Kata-kata ini walaupun nampak ringkas tapi sangat berkesan pada kita semua sebenarnya. Sesungguhnya rakan-rakan, alangkah penyayangnya Allah pada kita kerana sudi menerima amal kita walaupun sedikit. Rela mengampunkan dosa kita walaupun banyak. Menerusi bahagian rumahku syurgaku dalam buku ini menyatakan bahawanya ibu bapa untuk mendapatkan keberkatan dan keredaan Allah dalam apa sahaja perkara yang kita buat, carilah redha ibu bapa terlebih dahulu. Orang-orang yang menjaga ibu bapa, Allah menghilangkan duka cita dan rasa susah hati dan Allah akan menjamin kemenangan. Rakan-rakan jangan susah hati sepanjang menjaga ibu bapa. Mungkin banyak rasa resah gelisahnya, tapi yakinlah bahawa Allah dah menjanjikan orang yang menjaga ibu bapa itu Allah akan panjangkan umur dan murahkan rezekinya dan Allah akan memelihara dan memberikan keberkatan kepada harta bendanya. Rakan-rakan semua, akhir ulasan buku ini berkaitan tentang rezeki. Rezeki datang pelbagai bentuk. Mungkin kita tak kaya tapi badan kita sihat sejahtera. Kita boleh tengok rakan-rakan badan kita daripada mula masuk kerja, bagaimana rupa bentuk badan kita sehingga kiri. Kita dianugerahkan, diberikan kerja yang baik. Kita boleh tengok badan kita sihat sejahtera. Okey, mungkin kita tak kaya tapi anak cemerlang dalam pelajaran. Alhamdulillah bagi yang cemerlang, saya ucapkan tahniah. Bagi yang masih berusaha untuk melahirkan anak yang baik, soleh dan solehah, saya ucapkan semoga terus maju jaya. Bagi mungkin kita tak kaya juga tapi hati kita sentiasa tenang. Hari-hari terasa tenang. Pergi kerja dalam keadaan yang tenang, balik pun dalam keadaan yang tenang. Bersyukurlah. Bukan hanya melafazkan Alhamdulillah semata-mata. Bersyukur maknanya semakin mendekatkan diri kepada Allah selepas mendapat nikmat daripada Allah. Sekian dulu Tuan Moderator. Seterusnya kita pergi ke panel yang lain. Terima kasih. Okey, sama-sama juga kepada Puan Anissa kerana dengan ulasan menyeluruh tentang tajuk bukunya Cuit-Cuit 175 Ungkapan Ringkas Tapi Signifikan. Alhamdulillah selesai juga ulasan menyeluruh daripada Puan Anissa dan seterusnya kita berjemput Arif Zuri. Dijemput bagi ulasan buku tersebut yang bertajuk 40 Kisah yang Membuat Nabi Ketawa berdasarkan hadis sahih. Dijemput Encik Muhammad Arizuddin untuk membuat ulasan menyeluruh tentang 40 kisah yang membuat Nabi ketawa berdasarkan hadis sahih. Dijemput Puan Encik Arizuddin untuk ulasan. Dijemput Encik Arif. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 40 kisah yang membuatkan Nabi ketawa berdasarkan hadis ini, saya akan kongsi satu kisah iaitu sebelum tu saya akan menerangkan tentang biodata penulis. Nama biodata penulis ialah Muzaffar Muhammad Suki, lulusan ijazah sarjana muda syariah dari Universiti Yarmouk, Jordan. Pengalaman beliau iaitu pengalaman beliau sebagai ketua bahagian dakwah, wakaf dan zakat, pensyarah Persijilan Talqi Al-Hadis Universiti Malaya, pensyarah diploma pengajian Islam interaktif dakwah training, eksekutif Mursyid, Kefik dan Multakah Astiza dan Duat, Business Development Executive As-Salihin Trustee Berhad, juga pengarang kolumnis tetap Sisipan Rehal dalam Akhbar Sinar, sering juga muncul di dalam rancangan panel Tanyalah Ustaz di televisyen dari samping panel jemputan di radio. Dalam buku ini saya akan menceritakan tentang kisah pilihan iaitu sahabat bernama Nuaiman. Nuaiman yang diperdayakan oleh Suhaibit. Ini kisah
sahabat Nabi yang Nuaiman ni perangai dia orang kata berbeza-beza. Maknanya perangai dia lain daripada perangai sahabat lain. Sebelum tu kita kenal dulu siapa Nuaiman ni. Nuaiman ni ialah seorang sahabat Nabi yang merupakan penduduk Madinah dari kalangan kaum Ansar. Pada waktu perang Badar dia turut berjihad bersama Rasulullah di kalangan para sahabat. Nuaiman ni terkenal sebagai sahabat yang suka bergurau, sehingga disabdakan baginda bahawa Nuaiman ni akan masuk syurga sambil tertawa, kerana dia suka membuatku tertawa. Nuaiman ni sahabat yang kalau dalam kalangan kita ni sahabat yang kepala dia gila-gila sikit, orang cakap. Ya. So Nabi cakap Nuaiman ni akan masuk syurga dalam keadaan ketawa sebab dia membuatkan aku ketawa. Untuk kita sambung pada kisah Nuaiman ni, salah satu kisah dari buku yang saya baca ni, kisah 40 kisah yang buat Nabi ketawa, salah satunya ialah kisah Nuaiman ni, di mana diriwayatkan bahawa pada suatu hari Abu Bakar ni dia datang kepada Rasulullah. Dia datang kepada Rasulullah, dia berkata, wahai ya Rasulullah, aku ingin berniaga berdagang ke Busrah, nak membawa dua orang sahabat. Nabi kata, siapa Nabi Nabi adalah siapa yang sahabat tu? Dia kata Nuaiman. Lepas tu Rasulullah terkejut lah, betul ni kamu nak buat Nuaiman? Sebab Rasulullah tahu time tu Nuaiman ni macam ni perangai dia. Perangai dia suka gurau kan, kelakar. So Nabi kata tak apalah, pergilah. Tu dia bawa seorang lagi yang perangai dia berbeza dengan Nuaiman ni. Seorang lagi nama dia ialah Suaibid bin Amarah. Dia ni Suaibid bin Amarah ni seorang yang orang cakap seorang yang lurus. Kalau kita cakap Suaibid, sila ke depan dia ke depan, sila ke belakang dia ke belakang. Itulah dia lurus. Suaibid ni orang yang patuh, taat kepada Rasulullah dengan sahabat-sahabat. Mana berbeza dengan perangai Nuaiman ni. Nuaiman ni kalau orang suruh ke depan dia ke belakang, kalau ke belakang dia ke depan. Tu berbeza. Kita ada kan seorang sahabat yang dalam keadaan kita perangai macam ni. Dia macam berlawan dengan kita. Itulah. Lepas tu dalam perjalanan sampai ke Busrah tu, Abu Bakar membagi-bagikan tugas. Suaibid ni ditugaskan untuk menjaga makanan lah. Manakala Nuaiman ni bertanya kepada Abu Bakar, aku diberi tugas apa? Abu Bakar kata terserah. Dia tahu perangai Nuaiman macam ni, dia kata tak apa. Janji kau ada kat sini, okey, dia kata. Okey. Lepas tu Abu Bakar keluar sebentar. Dalam masa menunggu Abu Bakar tu keluar mencari barangan apa semua, Nuaiman ni berasa lapar. Dia berjumpa dengan Suaibid ni. Dia kata jumpa dengan Suaibid ni, dia berkata, Suaibid, aku lapar. Adakah dia kata beliau berasa lapar dan meminta Suaibid untuk makanan. Tapi Suaibid ni engganlah sebab dia tahu amanah yang dipikul tu. Maksudnya Abu Bakar bagi dia amanah untuk jaga makanan. So dia tak bolehlah bagi orang lain sesuka hati. So dia kata tak boleh Suaibid sebab ini amanah daripada Abu Bakar. Amanah Abu Bakar ni adalah perintah pada Rasulullah dan juga Allah lah. So dia tak boleh nak khianat amanah tersebut. Lepas tu Nuaiman kata, okey tak apa. Dia kata, kalau kau tak nak bagi aku makanan, kau siap kau, kata. Kita tak memberi amaran dan mengancam lah. Tapi Suaibid kata, alamak, dia kata, dia tahu perangai sahabat dia Nuaiman ni. Dia sebab bahasa zaman Nabi tu dulu, Suaibid ni bahasa bergaul dengan Nabi tu, Suaibid ni pernah dia pernah menjamu kawan-kawan dia dengan makanan. Masa satu macam majlis ilmu itu, dia bawa makanan banyak-banyak. Dia bagi Rasulullah, dia bagi sahabat, makan. Tapi last sekali Suaibid ni panggil penjual makanan tu, dia kata Rasulullah yang bayar, bukan dia bayar. So Rasulullah pun dia usik macam tu kan, sedangkan Suaibid ni Suaibid ni takutlah, tapi oleh kerana Suaibid ni orang yang amanah, dia menolak lah bagi Nuaiman ni makan. Lepas tu Nuaiman pun okey tak apa, tak nak bagi makan tak apa. Nuaiman ni. Lepas tu Nuaiman pergi ke pasar, lepas tu dia pergi kepada kumpulan-kumpulan orang Arab di sana. Dia berkata, adakah anda mempunyai hamba yang kuat dan tegap yang boleh saya jual kepada anda? Dia kata.
Kata kenapa saya ada hamba yang murah, kata dia. Kira macam kalau 200 dirham, dia dapat 100 dirham lah, diskaun 50% itu. Lepas tu dia kata kenapa murah sangat kan, dia kata. Lepas tu dia kata sebab dia ni ada kecacatan, dia kata. Hamba aku ni ada kecacatan. Dia kata apa kecacatan dia? Dia akan bila kita tangkap dia ataupun kita macam mana, kita dia jadi hamba kita, dia akan cakap aku seorang yang bebas, tapi jangan betul kata aku seorang yang bebas, aku Suhaib bin Hamalah, kata dia. Lepas tu si penjual ni pun kata okey tak apa, kita pergi dekat si Suhaib ni, pergi dekat hamba yang dia cakap tadi lah, iaitu Suhaib tu lah. Lepas tu dia pergi, Suhaib ni ditangkap dan Nuaiman ni dapatlah duit 1 dirham tu. Dijual kawan dia kat pasar. Lepas tu Suhaib ni jerit lah, aku hamba yang bebas. Kata, aku Suhaib bin Rahman lah. Lepas tu si penjual cakap dengan Suhaib. Dia kata, aku tak percaya kau. Dia kata, aku tahu apa kecacatan kau sebab Tuhan kau dah beritahu. Kata itulah. Suhaib ni dengki sampai macam tu. Dia bergurau dengan sahabat dia. Lepas tu duit 1 dirham tu dia belanja lah. Belanja makan, belanja siap belikan hadiah untuk Rasulullah lagi. So dekat situ lepas daripada dijual si Suhaib tu, Abu Bakar pun pulang daripada urusan dia lah. Dia pulang and then dia kita nak makan bersama lah ni. Lepas tu dia tanya, mana sahabat dia Suhaib ni? Dia tanya, Nuaiman, mana sahabatku Suhaib? Lepas tu dia kata sahabat saya, sahabat yang sahabat tu telah dijual di pasar. Lepas tu Nuaiman pun selamba cakap dia dah jual sahabat dia. Lepas tu Sayyidina Ali pun bergegas lah dengan bawa Nuaiman ni pergi tempat orang yang jual hamba tu. Lepas tu dia beli Suhaib balik dengan harga 200 dirham. So double lah kat situ. Lepas tu pulang je daripada Busrah tu, diceritakan kepada Rasulullah SAW kisah Suhaib ni. Suhaib dengan Nabi Muhammad SAW dengar cerita ni, dia pun tersenyum sampai diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah dengar cerita ni, dia ketawa sampai nampak gigi garham dia. Tu oleh kerana kisah ni sangat kalau macam member kita kalau kena kita gelak-gelakkan dia kan. Rasulullah SAW oleh kerana cerita ni sangat lucu, mana-mana dia pergi, macam contohnya ada pembesar datang ke kat dia untuk memeluk Islam dan sebagainya, dia akan ceritakan benda ni selama setahun. Tu lah sebab kisah ni sangat mencuit hati Rasulullah SAW. Sebenarnya Suhaib ni banyak lagi kisah-kisah dia yang ada dalam sirah Rasulullah. Kita tak sangka dalam kalangan sahabat, kita ingat macam seorang yang jujur, tawaduk, sebenarnya ada yang berlawanan daripada kisah. Sebab Suhaib ni dulu pun adalah peminum arak, orang yang kuat minum arak. Sekali dia minum pada malam hari, besok ni dia jumpa Rasulullah dengan aku. Dia kata, Rasulullah aku minum arak. Rasulullah cabut dia. Rasulullah rotan dia sebanyak 80 kali. Kalau Rasulullah tak ada, kawan dia pun kawan dia pula yang tolong berikan hukuman hudud lah kepada ni. Nuaiman ni sangat jujur. Walaupun dia sentuh tapi jujur. Dia sampai ada satu hari tu, ada sahabat dia macam tak tahan perangai Suhaib. Dia kata celakalah engkau Suhaib, celakalah gitu lah. Semoga engkau dilaknati Allah kerana dia ni sekali mabuk dia jumpa Rasulullah, sekali mabuk dia jumpa Rasulullah kan. Rasulullah pukul sampai tak larat lah. Lepas tu Rasulullah kata jangan kita laknat dia, minta doakan dia macam tu. Sebab sesungguhnya dia mencintai Rasulullah dan Allah dan Rasulullah juga menyintai dia. Tu sebab kita ni tak boleh nak judge orang sesuka hati lah. Lepas tu jangan kita sangka pada kisah zaman Rasulullah ni tiada insan yang seperti Suhaib ni. Dalam kalangan kita pun sekarang pun mesti ada kawan-kawan kita yang suka dengki, kepala gila-gila semua ni kan. Mesti ada. Sebab zaman Rasulullah dengan kita lebih kurang sama je. Kita punya kehidupan di Rasulullah dengan kita ni dengan insan biasa ni, dia menunjukkan bahawa Rasulullah ni di kalangan dikelilingi orang sama macam kita. Sebab tu kita perlu ikut Rasulullah sebagai role model lah. Sebab apa yang Rasulullah buat pada zaman tu, kita ikut pada zaman ni, insyaAllah kita tak ada masalah lah. Lepas tu banyak lagi kisah-kisah Nuaiman yang lucu yang kita boleh pelajari di situ. Dalam kisah ni ada juga, dalam buku ni ada juga kisah-kisah Nuaiman. Salah satunya Nuaiman ni sakit mata. And then Rasulullah bertanya pada Rasulullah tanya pada Nuaiman. Masa tu Nuaiman tengah makan kurma dengan pelahapnya. Betul kata Rasulullah bersabda,
kepada Nuaiman, dia kata sakit-sakit mata pun boleh makan, kata dia kata. Tak, dia kata boleh. Dia kata dia tengok mata di sebelah. Tu Rasulullah ketahuilah, dia suka dengki-dengki kat situ. Cerita-cerita ni adalah normal biasa dalam kehidupan Rasulullah, sama juga kita semua. Lepas tu kita perlu contohi terbaik teladan pada Rasulullah. Untuk rumusan nanti saya akan terangkan daripada slot akhir. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Encik Arif Judi kerana mengkongsikan 40 kisah yang membuat Nabi ketawa berdasarkan hadis sahih. Alhamdulillah selesai juga Encik Arif ulasan menyeluruh tentang hadis sahih tersebut. Dan seterusnya, tanpa melengahkan masa, dijemput semula Encik Razid untuk ulasan yang menyeluruh berkaitan buku yang bertajuk Membina Peribadi Muslim. Dijemput Encik Razid untuk membuat rumusan akhir tentang buku tersebut. Dijemput Encik Razid. Terima kasih Tuan Moderator. Kesimpulan saya, setiap Muslim mesti memastikan dirinya bermanfaat kepada orang lain. Kebajikan, kebaikan dan amalan baik yang dilakukan perlulah saling dirasai oleh umat Islam lain khasnya atau seluruh manusia Islamnya. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih Tuan Moderator. Okey, sama-sama kepada Encik Razid kerana telah membuat rumusan akhir tentang buku yang dikupaskan tadi yang bertajuk Membina Peribadi Muslim. Dan seterusnya kita berjemput Puan Anisa. Puan Anisa dengan merumuskan rumusan terakhir tentang buku Cuit-Cuit 175 Ungkapan Ringkas Tapi Signifikan yang akan dibuat oleh Puan Anisa. Dijemput Puan Anisa. Terima kasih Tuan Moderator. Kesimpulan daripada buku ini adalah madah atau kata-kata hikmah ada kalanya memberi kesan yang sangat mendalam buat jiwa. Kata-kata yang ringkas dan bersahaja mudah untuk mengetuk hati yang bergolak. Jiwa yang keliru boleh kembali terpimpin. Andai kata-kata ini diulang-ulang, nescaya hati yang keras pasti tercuit akhirnya. Maksud tersirat di sebalik kata-kata itu juga boleh mendorong manusia untuk berfikir dan merenung jauh lalu membuat perubahan. Manusia ni kadang-kadang lebih mudah terkesan dengan kata-kata yang ringkas dan bermakna berbanding dengan kata-kata yang panjang berjela. Dengan ayat-ayat yang ringkas, kadang-kadang orang mudah untuk menghayati maksud yang kita sampaikan. Orang terdorong untuk berfikir dan merenung jauh, lalu membuat perubahan. Allah akan memberi petunjuk kepada siapa yang dihendakinya. Siapa tahu dengan sebab sentuhan kata-kata yang ringkas dan bermakna itu, ada orang yang diberi hidayah oleh Allah untuk berubah sikap menjadi lebih baik. Sekian dulu Tuan Moderator. Okey, terima kasih kepada Puan Anisa kerana membuat rumusan akhir tentang Cuit-Cuit 175 Ungkapan Ringkas Tapi Signifikan. Dan seterusnya kita menjemput Encik, dan akhir sekali dipersilakan panel yang terakhir yang membuat rumusan akhir yang buku yang telah dikongsikan, iaitu 40 kisah yang membuat Nabi ketawa berdasarkan hadis sahih. Dan dijemput Encik Arif untuk buat rumusan akhir tentang hadis sahih tersebut. Dijemput Encik Arif. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Okey, untuk kisah yang saya ceritakan tadi, kisah Nuaiman, nilai murni yang dalam kisah yang saya ceritakan tadi lah, Nabi Muhammad SAW, baginda mampu mendidik sahabat seperti Nuaiman menjadi ahli syurga. Walaupun perangai dia macam tu, tapi kita ni jangan mencela orang lain dalam segala hal. Sentiasa bersangka baik. Jangan kita bersibuk menghukum orang lain yang masuk neraka kerana kita merasakan diri kita mulia atau kurang dosa berbanding orang lain. Jangan begitu. Bila kita hidup zaman Rasulullah ni, bila kita hidup zaman sekarang ni, kita perlu mencari keredaan Allah dan Rasulullah SAW. Kita ambil contohlah perangai dengan kisah Nuaiman ni, macam mana dia ni walaupun itu tapi dia tetap mencari keredaan Allah. Lepas tu kita tengok pula macam mana Rasulullah SAW pribadinya, dia menyantuni sahabat-sahabat yang berlainan perangai, macam-macam perangai kan. Ada yang perangai yang okey, ada yang tak okey. Macam mana cara dia handle perangai-perangai kawan-kawan dia. Semua tu kita boleh belajar daripada teladan Rasulullah SAW. Selagi dalam hatinya ada cinta dan sayang kepada Nabi,
dan Allah kita boleh bentuklah orang tu secara step by step. Itu saja ringkasan daripada saya. Cuma saya akan baca sebuah hadis yang dalam ni sebagai penutup. Sebab dekat ni ada huraian untuk hadis, saya bacalah. Allah hadis ni surah Al-Hujurat ayat 11, iaitu Allah SAW menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan dari orang lelaki mencela kumpulan yang lain. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan wanita mencela kumpulan yang lain. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan janganlah memanggil dengan gelaran yang mengandungi ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Panggilan iaitu panggilan yang buruk sesudah iman. Sesiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. So dalam surah ni, surah Al-Hujurat ayat 11 ni, berfirman bahawa kita jangan mencela kaum lain. Kita tak tahu orang tu, kalau orang yang kita mengata tu sebenarnya lebih baik amal dia daripada kita. Dan juga kita jangan menggunakan gelaran-gelaran yang kawan-kawan kita tak suka. Kalau kita panggil dia sekali tu, dia menyahut, tu dia sukalah. Kalau kita panggil sekali dua, dia macam tak menyahut, muka cemek je, janganlah panggil lagi. Tu sebab dalam Al-Quran pun Allah berfirman bahawa benda ni adalah sesuatu yang dilarang. Siapa yang tidak bertaubat atau tidak meninggalkan perangai macam tu, dia akan dimasukkan neraka lah, dan dimasukkan dalam kalangan orang-orang yang zalim. Itu saja saya punya perkongsian. Sebelum saya menunggu diri, saya ucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian pihak penganjur bagi saya berkongsi sedikit ilmu yang ada, dan terima kasih juga kepada kawan-kawan UTM yang sudi mendengar hingga ke akhir program. Alhamdulillah, saya mohon maaf jika ada kesilapan sebanyak saya memberi perkongsian ilmu itu. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, telah selesai sesi perkongsian buku yang bermanfaat kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada tiga-tiga panel, kita semua yang sudi berkongsi segala ilmu dan kupasan yang diberi tadi. Sebelum saya menutup program pada hari ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tiga-tiga panel itu, Cik Razik Mak Supai, Puan Anissa Ismail, dan juga Encik Muhammad Arif Zudi yang telah berusaha dalam menyampaikan ilmu yang sangat berguna kepada kita semua pada hari ini. Saya rasa masa pun dah telah sampai ke penghujung. Sekiranya tiada apa-apa yang dikongsikan oleh rakan-rakan, saya ingin memohon maaf atas kekurangan saya sepanjang mengenalkan program ini. Itu saja daripada program kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.